Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali bersama kami dalam Wanita Oh Wanita musim kedua. Dan saya harapkan semua para wanita di luar sana masih lagi kuat, cekal dan tabah. Saya Ana Zulkifli tidak berkesorangan hari ini kerana saya masih lagi bersama dengan taman saya Nadia Zaman. Dan kita sekarang ni Ana dengan set baru, musim baru, tahun baru, dan kita harapkan pada tahun 2021 ini membawa pelbagai sinar terutamanya pada golongan wanita khususnya. Dan disebabkan ialah kian kita berhadapan hampir setahun lebih pandemik COVID-19 ni, dan kita pun berehat dah berapa lama sebelum musim satu dari Mac sehinggalah tahun baru ni kita berhenti untuk memberikan laluan kepada anda. Kita refresh, restart back. Okey Nadia, agaknya pada sepanjang pandemik kan, orang kata banyak isu-isu yang berlaku kan. Betul tu, yang memberi kesan orang kata kepada bukan sahaja rakyat Malaysia, malah seluruh dunia. Ana. Dan bercakap mengenai kesan ni Ana kan, dan sudah pastinya bukan sahaja mencabar dari segi kita punya kekuatan frontliners kita, perubatan kita, malahan juga dari segi keuangan. Dan bercakap mengenai topik keuangan amat bersesuaian untuk episod 1 ini. Dan sebagai permulaan tahun baru, kita nak tahu bagaimana para wanita di luar sana menguruskan keuangan dalam norma baru. Jom kita saksikan. Alhamdulillah pada tahun 2021 ni saya akan cuba mengurus cash flow saya dengan mengcek kita punya baki duit, pendapatan, tolak perbelanjaan. Dan keduanya saya mahu melabur, tapi saya akan pilih yang berlandaskan syariah dan juga yang diiktiraf oleh kerajaan. Untuk tahun 2021, saya akan menguruskan kewangan saya dengan lebih bijak. Dari segi kesihatan, dari segi tabungan dan dari segi perbelanjaan harian. Jadi kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi seperti pada tahun lepas. Tahun ini saya menguruskan kewangan saya dengan lebih teratur, dengan lebih tersusun. Cara saya sendiri adalah dengan mengurangkan mana-mana yang tak perlu, kira mana yang penting je guna. Lepas tu mana yang tak penting kita simpan. Lepas tu selain tu kita ada saya juga ada buat side income untuk menambahkan lagi simpanan tu lebih banyak. Bagi cara saya sendiri, saya ingin menyimpan lebih banyak simpanan kerana kita tak tahu pada masa akan datang apa yang akan berlaku. Seperti tahun lepas, kita digemparkan dengan pandemik COVID-19, ramai yang hilang pendapatan, hilang pekerjaan, dan ada daripada mereka yang tidak mempunyai simpanan seperti ini. Mungkin dengan cara ini pada masa akan datang, bila kita betul-betul perlu, kita boleh gunakan simpanan yang ada. Jadi apa pun kita perlu bijak dalam perbelanjaan kita. Okey, kalau nak menceritakan mengenai strategi cara menguruskan wang bagi 2020, saya tidak menguruskan dengan baik. Saya lebih mementingkan kehendak saya sendiri berbanding dengan keperluan. Jadi kerana saya tak menyangka dengan adanya pandemik COVID ni akan memberi impak yang besar terhadap diri saya sendiri. Jadi untuk 2021 ni saya lebih bersedia, saya lebih menguruskan dengan lebih bijak, dan saya lebih mementingkan keperluan daripada kehendak. Dan saya juga akan melebihkan duit saya ni untuk pelajaran, dan saya kena mula untuk melakukan penabungan supaya wang saya ni tidak dibuang secara sia-sia. Baik, itu dia reaksi yang diberikan oleh para wanita di luar sana, bagaimana mereka menguruskan kewangan mereka dalam situasi pandemik ni, Nadia. Betul tu Ana, dan sudah pastinya pandemik ni memberi kesan ataupun satu igawan ngeri pada mereka, terutamanya yang terjejas seperti dibuang kerja. Sebanyak 5% ataupun 800,000 rakyat Malaysia yang telah kehilangan kerja, dan ada yang dipotong gaji dan sebagainya. Dan ini memberikan satu implikasi yang amat buruk sebenarnya dari segi mental dan sebagainya. Dan untuk kita mengulas lebih lanjut mengenai topik pengurusan kewangan norma baharu, kita bersama dengan Encik Samsudin Kadir, iaitu perunding kewangan. Terima kasih Encik Samsudin kerana sudi bersama kami untuk episod pertama Wanita musim kedua ini. InsyaAllah. Baik Encik Samsudin, kita bercakap mengenai pengurusan kewangan norma baharu ini. Jadi bagi mereka yang terjejas perlu bangkit secara drastik untuk merangka balik semula pengurusan kewangan. Jadi bagaimana caranya? Okey, satu daripadanya adalah menyusun semula kewangan, sebab
kewangan kita sebelum pandemik mungkin dua-dua pasangan mempunyai pendapatan. Sekarang masa pandemik ni mungkin dah seorang separuh gaji, seorang lagi tak tahu bergaji atau tak ya. Jadi menyusulnya ambil kertas A4 sekeping, tulis balik kita punya situasi sekarang. Dan tengok jumlah sara hidup kita sekarang dengan kos sara hidup, gaya hidup kita tu melebihi daripada gaji yang baru yang kita terima ni ataupun tak. Sebab selalu saya buat sepanjang 20 tahun lah, kalau ada peserta 30 orang, 27 orang berbelanja lebih pada gaji. Jadi kalau sebelum pandemik pun dah memang situasi yang sangat teruk. Kalau lepas pandemik ni lagilah dengan tak bergaji. Jadi dia kena senarai tu dan tengok boleh hidup tak. Kalau tak boleh memang dia kena potong. Jadi maksudnya kita ambil benda-benda yang perlu saja tu. Buat benda yang perlu. Itu salah satu yang kita perlu buat di norma baru. Maknanya kita tak boleh nak gunakan semua duit kita ada sebab kita tak pasti bulan depan ada gaji tak. Kalau bagi yang dah belum terkena pun kena berhati-hati. Bukan yang dah terkena. Sebab kita tak pasti pandemik ni bila akan berakhir. Mungkin itu antara salah satu strategi yang Cik Samsudin bagi tahu tadi, berkata tulis dan sebagainya. Tapi bagaimana pula mereka yang kehilangan pekerjaan? Kerana kita semua sedia maklum kebanyakan mereka macam Cik Samsudin kata tadi, ada yang kerja, ada yang tidak kan. Bagaimana, apakah solusi yang terbaik untuk mereka mengurus kewangan mereka sekiranya kehilangan pekerjaan? Satu langkah yang pertama adalah tak ada masalah, tak ada penyelesaian. Maksudnya dia boleh merujuk pertama kepada bank lah untuk struktur semula dia punya hutang. Maksudnya sama ada memohon moratorium ataupun dia, kalau let's say isteri dia ataupun pasangan dia masih ada pendapatan, dia minta kurangkanlah, mana daripada 1,200 jadi 600 ke untuk 2 tahun pertama. Untuk mengurangkan. Dan juga pada masa sama lihat apa yang tawaran-tawaran yang ditawarkan oleh kerajaan, termasuk kalau KUSP kan dia ada. Sebelum ni Air Lestari, sekarang ni tambah pula Air Sinar. Dia boleh guna manfaatkan benda tu Cuma bagi saya dia kena semak dulu apa tawaran yang ada di luar sana. Termasuk pada zakat kalau ada, dan manfaatkan. Sebab ramai saya tengok walaupun dia dah diberhentikan, dia tak tahu pun. Ada yang ada EPF, dia tak tahu pun boleh buat keluar Aisyah. Dia internet ada tapi dia ketinggalan tentang benda yang boleh membantu dia. Itu salah satu saya tengok halangan di musim norma baru ni. Baik, Cik Samsudin, tadi Cik Susi ada katakan ialah kerajaan ada memberikan pelbagai bantuan, BPN, penjana, Air Lestari untuk KWSP kan, dan moratorium. Jadi bagaimana untuk supaya orang yang menerima itu untuk mendidik mereka supaya merangka kewangan tu dengan lebih baik supaya mencapai matlamat pengurusan kewangan yang lebih baik? Okey, dia tengok situasi dia. Kalau dia memang dah tak ada duit tu memang nak guna untuk harian, dia kena tak boleh letak duit tu semua. Contoh Aisina yang dapat 10,000 ke apa, tak boleh letak tu dalam akaun gaji, letak dalam SB ataupun dalam pelaburan-pelaburan yang modal kita tak akan hilang, tabung haji SB ni. Dan kita ambil macam yang perlu je untuk top up. Kalau perlu top up, kita top up sikit yang masuk ke akaun gaji kita. Kalau memang dah tak ada gaji langsung, itu yang saya kata, kena pergi ke pasar raya, kena bawa senarai, baru kos kita akan jadi lebih rendah. Jadi duit tu kita letak di tempat lain dan tengok sejauh mana kita dapat bertahan. Kalau maksudnya lepas kita tengok lepas dapat duit, lepas 2-3 bulan dapat kerja baru, dan kita boleh ganti balik, dan duit tu kita boleh masuk balik even dalam QSP dan sebagainya. Bukannya terus gunalah. Kalau terus guna, sebab kita tak tahu berapa lama pandemik, adakah tahun 2021 ni akan berakhir ataupun tidak. Jadi apabila tak ada ketentuan, memang sebab kita bantuan yang kerajaan ni pun bukannya ada setiap bulan akan ada. Mungkin ni sekali ni dah tak ada ke untuk satu period lama, tapi janganlah gunakan untuk tukar telefon sebagainya, benda-benda tak ada keperluan ni yang biasa orang buat. Cik Susi, bagaimana pula kalau mereka yang sebenarnya tak terjejas pun sebenarnya Nana, tapi ambil juga moratorium, ambil juga ialah penjana, semua akan dapat. Jadi bagaimana pula nasihat pada mereka, apa yang sepatutnya mereka lakukan dengan duit sedangkan tak terjejas tapi dapat bantuan? Okey, kita tengok satu yang macam moratorium yang lepas dulu. Kalau tuan-tuan dan cik puan dapat moratorium tu dan berakhir masa 30 September itu, duit tu tak tahu ke mana, memang malanglah hidup kita. Mana dari segi kewangan kita sebab kita tak terjejas pun. Pendapatan ada, tapi kita boleh nak ambil, cuma kena pindahkan dua je. Sama ada masa moratorium tu kita dah settle hutang kita, hutang jahat iaitu hutang kad kredit,
Hutan skim aksara mudah ataupun pembiayaan peribadi. Sebab 3 hutan ni lah hutan yang buatkan kita semakin lama semakin miskin. Secara logiknya, kalau moratorium yang kita tengok yang 6 bulan yang pertama tu, sepatutnya hutang kita dah habis. Tanya dia kita, hutang kita habis tak hutang kat kredit? Kalau tak habis, memang kita yang bermasalah. Ada pandemik ke tak ada pun, memang kita yang bermasalah. Itu yang pertama kita pula. Keduanya, pindah terus duit moratorium ni ke tempat-tempat lain. Contoh macam saya sebut, tabung haji, SB ataupun dalam bentuk emas. Emas pun emas jongkong. Dia kalau untuk melamatkan duit, nak simpan duit, tak nak bagi berkurang habis dalam jongkong. Nak pakai emas, baru pakai yang perhiasan. Itu dua benda yang berbeza. Okay. Baik, Encik Samsudin, menarik sekali berkenaan dengan ICINA, WSP kita telah sebut sentuh dan kita juga nak sentuh selepas ini berkenaan dengan pelaburan. Bagaimana nak buat pelaburan. Tapi apa pun, kita berhenti berehat seketika. Terima kasih kerana anda masih lagi setia bersama kami dalam Wanita Oh Wanita. Dan Nadia, tadi kita telah pun berbincang berkenaan dengan KWSP, bagaimana wanita perlu memanfaatkan waktu ini dalam pandemik ini untuk menguruskan kewangan mereka dengan baik. Dan sekarang ni kita masih lagi bersama dengan Cik Samsudin Kadir, iaitu perunding kewangan, mana kita nak menyentuh sedikitlah Cik Samsudin berkenaan dengan pelaburan. Bagi kita semua sedia maklum, KWSP, ICINAR boleh dikeluarkan sekiranya diperlukan. Tetapi adakah ia akan menjejaskan duit persaraan nanti? Bagaimana tu? Okey, dia seperti mana saya kata, kalau kita keluarkan dan kita letakkan dalam tempat yang macam ASB, dalam bentuk emas, jongkong ataupun dalam tabung haji, okey, dia still pelaburan tu dia still ada pulangan, ada kembangan. Maksudnya kalau kita tak, dia dana persaraan tak semuanya dalam KWSP, dia boleh ada banyak pun dalam bentuk hartanah, dalam bentuk ASB. Jadi bagi saya, kalau dia pindah tu, sebab dia nak backup tu, kalau tak ambil sekarang, tak ambil KWSP tadi, nanti kalau tiba-tiba terdesak 2-3 bulan kena buang, dah tak boleh lah. Jadi dia ambil dulu tak tempat lain. Cuma dia nak biarkan, contoh apabila dah okey, dia nak biarkan duit dalam emas tadi, tak ada masalah. So yang tu pun boleh jadi dana persaraan. Sebab emas ni pun, sebab kita tengok tahun 1960 harga emas RM5 je segram, 5,000 sekilo. Hari ni 260,000 sekilo. Kalau bulan Ogos tahun 2020 yang lalu 300,000. Jadi dia pun boleh jadi dana persaraan sebenarnya. Cuma jangan ambil lepas tu lembu. Itu yang silap lah. Kecuali kita dah tak ada pendapatan. Jadi terpaksa lah. Tapi walau bagaimanapun, kalau kita tengok jumlah yang ada duit dalam KWSP memang tak cukup untuk persaraan. Sebab saya rasa tinggal di bandar ni memang kena ada 1.2 juta dalam dana persaraan. Kalau kita ada EPF saja, dalam EPF kena ada 1.2 juta. Tapi kalau kita pelbagaikan, tak apa. Maknanya kalau EPF ada 500,000, ada tabung haji, ada dalam emas, tak apa. Jadi maksud Cik Samsudin sebenarnya adalah langkah yang baik juga untuk melakukan pelaburan ketika di saat norma baharu ni, pandemik ni. Sebab dia gini, sebab seperti yang saya kata, time gawat dulu, kita tengok pandemik ni kita consider as gawat lah. Ada orang masih pakai kereta yang mewah, ada orang masih membeli rumah. Jadi bagi saya, pandemik tak pandemik, pelaburan kena buat. Sebab kalau tidak, orang lain yang buat duit, kita duduk tengok je. Macam sebenarnya masa pandemik ni, satu yang ni ada kemahiran, tak ada jangan. Macam saham ni, kalau musim pandemik dengan saham-saham yang berkaitan dengan getah dengan sarung tangan, sehari kita boleh dapat untung 5,000, 10,000. Beli pagi jual petang pun boleh. Jadi ada benda yang kita boleh masuk, ada benda jangan. Tapi apa-apa nak masuk, mesti kita ada ilmu dulu. Sebab saham ni dia boleh naik mendadak, dia boleh turun pun sampai jantung kita terhenti. Cik Samsudin, saya tertarik dengan Cik Samsudin sebutkan tadi pembelian saham. Macam sebentar tadi sebelum kita ke commercial break, Cik Samsudin ada menyebut berkenaan dengan pembelian saham. Waktu pandemik ni adalah bila terbaik beli saham untuk kita melabur. Itu salah satu cara untuk kita melabur. Bagaimana pula bagi usahawan wanita, mereka yang berniaga secara dalam talian? Yalah, boleh dikatakan wanita paling sukses ketika ini, dan khususnya dalam penjanaan wang mereka. Dari segi keperluan modal dan terpaksa menanggung risiko kerugian, bagaimana mereka nak orang kata dapatkan balik pulangan yang dah mereka rugi beberapa bulan? Okey, satu sebab kita tengok sistem sekarang ni dah semua orang beli online, platform online tu dah ada. Jangan kita bina. Kalau kita bina platform online yang baru, mana nama kita sendiri ke .com, isunya siapa yang tahu. Jadi kita masuk dalam pasaraya online yang kita as a merchant
boleh masuk letak barang kita dan sebagainya, dan dia ada sistem bayar semua kat dia. Jadi saya rasa itu tak perlukan modal besar. Dan jadi wanita bila nak masuk pun jangan try dengan yalah beli barang stok banyak. Ya, kadang-kadang dia orang ambil gambar dulu pergi kat kedai tu, kuih raya ke apa ke, ambil gambar. Sebab baru ni saya di Taipei, saya sangat kagum satu produk yang wanita jual. Memang saya beli sebab kan kita tahu biskut raya ni hari raya je. Dia syarikat dia setiap masa. Kita boleh makan kuih raya. Ya, betul, sentiasa ada. Dan yang dia ada pula yang unik, memang yang jarang ada kat kedai. Jadi itu salah satu yang dia boleh buat. Cuma dia jadi ejen, dia pergi ambil gambar, dia tunjuk gambar je. Orang nak baru dia order. Jangan kita simpan stok. Dia biasanya banyak yang lingkup rugi sebab dia simpan stok. Dia rasa boleh jual. Rasa saja tak boleh. Kita letak dulu dalam shopping online, tengok return dulu. Sebab usahawan ni dia sebenarnya boleh tukar duit 100 menjadi 200. Kalau dia bermula 10,000 untuk jadi 20,000, itu bukan usahawan. Ya, usahawan 100 ni dia boleh tukar jadi 200. Dengan online sekarang kita tengok tak perlu berbayar pun nak menyewa tempat-tempat. Kalau kedai orang nak tak barang kita kan kena sewa. Jadi itu dah satu langkah yang bagus untuk wanita buat. Jangan labur bagi saya lebih pada RM1,000. Sebab belum tentu. Biar 1,000 tu yang jadi 2,000. Kalau tak jadi mungkin kita tak ada berbakat dalam bisnes. Bagaimana kita memperlihatkan sekarang ni katalah suami terjejas dari segi pendapatan dan wanita tu sendiri sebagai tulang belakang untuk membantu keluarga. Jadi macam mana peranan wanita dalam mewujudkan dana kecemasan untuk diri dan juga keluarga mereka? Okey. Satu daripada bila dia dapat sumber, jangan letak dalam satu akaun yang sama. Sebab kita ni akan mudah terguna lah. Jadi pindah dalam akaun lain. Kalau nak letak akaun lain tu kira separuh bijak. Sebab kena faham, kita letak tempat baru tu nilai dia berkurang. Sebab kalau mata wang, tak kira mata wang apa di dunia, nilai dia semakin lama semakin kurang. Contoh RM300 tahun 1960 boleh beli tanah kebun pun boleh beli. Hari ni 600 boleh dah lot 2 lot kubur. Jadi kecil je. Jadi wanita kena pindahkan duit dalam ASB, tabung haji, emas, campur tu sebagai backup. Sebab dulu emas pun kita nak jual pun dalam masa 2 hari je. Kalau tabung haji dah boleh online dah. So jadi backup dia kena ada. Sebab backup dua lah. Satu nak backup untuk suami, satu lagi backup kalau suami dah tak ada. Sebab selalu saya sebut suami ni adalah pinjaman. Sampai tempoh dia ambil oleh Tuhan. Tak sampai tempoh dia ambil oleh wanita lain. Jadi backup tu mesti ada. Wallahualam. Baik, kita berehat seketika, kita kembali lagi dengan pelbagai lagi perbincangan selepas ini. Baik, bertemu kita sekali lagi dalam Wanita Oh Wanita, dan topik hari ini kita membincangkan mengenai pengurusan kewangan norma baharu, dan masih lagi bersama kita Encik Samsudin Kadir, dan Encik Samsudin berkenaan dengan pengurusan kewangan norma baharu tadi kan. Jadi mungkin apa yang perlu dilakukan supportive daripada kata family members ataupun keluarga sendiri dari segi mental, dan ada juga yang berpendapat supaya kita ni orang kata mewujudkan satu benda yang boleh menambah pendapatan. Maksudnya bukanlah pendapatan tapi dari segi bercucuk tanam dan sebagainya. Jadi bagaimana sokongan keluarga tu sendiri? Okey, dia secara asas dengan kewangan ni biar ada semua segi. Sebab kita tak tahu, dia panggil don't put all egg in one basket. Kalau kita ada duit pun jangan letak di satu tempat. Ya, kalau situasi kita samalah. Ada benda yang kita boleh tanam, kita tanam. Tu sebenarnya basket yang berbeza tu. Kan kalau kita tengok kewangan kita terpaksa membeli semua. Ada benda yang boleh macam serai. Bagi saya kalau rumah lah, even ada kawan saya duduk rumah flat, saya terkejut dia boleh tanam pandan, dia boleh tanam serai dalam pasu. Ya, jadi ada kos yang kita tak perlu nak tanggung dengan daun limau purut, benda yang common thing lah. Jadi bagi saya benda tu kita boleh libatkan keluarga. Sebab bila dalam keadaan pandemik ni, dengan kan ni orang cucuk dia rasa excited, ni pokok dia. Macam anak saya pun ada yang tanam ladies finger, bendy right. Dia rasa happy untuk giros dan sebagainya. Jadi itu juga dia untuk membuatkan dia ada aktiviti, dan mungkin ada setengah aktiviti dia buat ni boleh mendatangkan pendapatan. Yang tu kita tak pasti. Contoh dia suka masak benda ke, kalau anak suka jom kita letak dalam Facebook dan sebagainya, kita just share. Dan dalam setiap kalau kita tengok pun dalam WhatsApp masjid, kalau dulu masjid je, sekarang tak ada semua. Makcik-makcik semua letak je, puan-puan tu letak semua kuih ni lah ni, apa yang tak pernah meniaga pun meniaga. Dan lepas tu dia orang tengok laku. Sampai dia orang nak jadi karier, walaupun dia orang suri rumah dan sebagainya. Sebab kita tak try. Sebab kita kata ada, korang nak beli. Masakan kita rasa biasa. Tapi untuk mulut orang lain mungkin luar biasa. Ini jadi musim-musim ni yang benda yang kita tak jangka tambah pendapatan boleh tambah.
Macam contoh yang melabur tadi saya kata, sebab masing-masing kalau kita ada pelaburan tabung haji ada semua. Masa pandemik kita tengok dua benda yang paling untung emas naik mendadak. Itu saya kata kena ada telur tu yang letak satu bakul. Asing-asing sebab musim pandemik macam kes COVID ni apa yang akan naik? Musim banjir apa pula yang kelebihan? Pokok pun tak tahan jenis pokok yang sama. Ada pokok tak tahan banjir, right? Ada pokok tak. Jadi tu kena pelbagaikan. Cik Samsudin, saya fikir kan kegusaran para wanita ataupun saya boleh katakan keseluruhannya secara amnya, kegusaran mereka adalah bagaimana untuk membahagikan komitmen. Mereka ada komitmen kereta, rumah dan sebagainya untuk membuat pembayaran di waktu pandemik ni. Ada yang kata alamak nak berkira-kira ni. Nak bayar ni dulu ke, nak bayar ni dulu ke kan, anak pula macam ni macam mana tu. Jadi benda yang terbaik adalah benda yang kita boleh negotiate, kita negotiate. Masa contoh dengan bank boleh, so kita negotiate dulu, maknanya at least kita boleh kurang. Sebab mungkin musim ni tak mampu nak bayar semua, ada benda yang akan jadi tertunggak. Ya, betul. Jadi yang benda yang kita boleh negotiate supaya dia tak tunggak, contoh bayar kereta 600, kalau boleh kita boleh buktikan yang kita dah tak ada pendapatan terpotong, kita boleh sama ada separuh ataupun tangguhkan lagi 3 bulan ke 6 bulan. Dia sebenarnya walaupun yang kerajaan umumkan 3 bulan 6 bulan, sebenarnya kita boleh dengan bank secara sendiri boleh lebih pada tu pun. Dia janji dua-dua pihak bersetuju. Dan ada hutang-hutang, dan kena tengok yang teruk adalah kad kredit. Kalau kita ada hutang kad kredit dengan Aranu, yang tu yang perlu kita selesaikan. Sebab hutang kad kredit ni dia 4 tahun sekali jadi double. Kalau kita hutang 1,000 dia akan jadi 2,000. 2,000 akan jadi 4. Yang tu dua paling bahaya. Yang lain tak apa. Ada hutang yang memang nak tak nak memang kena settle. Yang tu kad kredit dengan Aranu lah. Kalau kita boleh tebus awal itu lagi bagus. Sebab kita nampak kos upah sebenarnya belakang tinggi sangat kadar dia. Makna kata kalau ada hutang dengan bank, selesaikan dulu dengan bank macam tu. Kalau ada bank yang kad kredit, biasa kad kredit ni payah nak dapat penangguhan. Tapi kalau macam kereta dengan rumah, minta tangguh tak apa. Utamakan bayar kad kredit, bayar Aranu. Kalau ada lagi tengok PTPTN boleh tak kita tangguh. Kalau yang mana boleh tangguh, kita tangguh. Cuma kita kena berbicara dengan dia, jangan buat assumption tak boleh. Kan dah keluar TV, dah keluar ni, tak boleh. Tanya dulu. Yang kita dengar, kita tanya secara individu. Kadang-kadang bank ni dia tak nak lah kalau cakap umum terus, semua orang datang. Betul. Jadi kita pula pergi jemput. Saya seorang je cik, tolonglah saya. Stigma bank kata tu. tak apalah untuk awak. Untuk awak dah. Dia macam hadis Nabi lah, buat kepada kebodohan adalah bertanya. Tak berdosa pun tak rugi pun, pergi tanya je. Sebab orang tak boleh kawan aku dah tanya, tak boleh. Dia kawan ni nak tengok dulu. Dia tak ada pendapatan langsung, kita ada separuh mungkin bank boleh bagi. Betul. Yang tak boleh ke kawan kita belum tentu tak boleh untuk kita. Cuma bagi saya berunding ke, kalau kita tak buka mulut memang kita tak dapat peluang-peluang yang lebih banyak. Orang kata sesat tanya, malas bertanya sesat jalan. Betul. Saya setuju sangat. Dia sebenarnya benda paling rugi dari hidup ni tak bertanya. bertanya. Tanya ada benda yang kita tak jangka pun boleh. Okey. Kalau ikutkan sebenarnya pengurusan kewangan ni, musuh utama dia sebenarnya diri kita sendiri, betul tak? Betul. Orang kata nak bayar hutang tapi dalam pada yang sama nak pergi berjalan pula. Tengok pula online shopping dan sebagainya. Betul. Jadi bagaimana nak mewujudkan satu budaya untuk diterapkan pada diri sendiri tu supaya menguruskan kewangan yang lebih baik? Okey, dia sebenarnya satu, kalau macam yang online ni, kena ada macam saya, fasa-fasa simple. Kan orang beli 12, 11, 8. Saya punya 13. 13, maksudnya saya hanya masuk dalam online tu jika ada keperluan. Kalau duduk melepak tu memang akan terbeli. Sebab kita rasa rendah diri kalau tak beli. Dia ada penyakit. Sekarang ni lapar diskaun. Orang penyakit lapar diskaun dia akan dapat. Dan kalau nak pergi berjalan pun, sebenarnya saya baru balik daripada berjalan dengan kawan saya. Sebab ayah dia ada dapat free duduk kat hotel. Tapi kita masak. Masak pun makan nasi lauk telur dengan kicap. Tapi adalah kita beli buah sikit sebagainya. 3 keluarga duduk dalam 2 buah apartmen. Alhamdulillah. Saya tengok, sangat minimal. Dia sebenarnya berjalan tetap boleh. Cuma ada benda yang tak perlulah. Sebab berjalan ni bukan isu kita nak makan sedap. Isu kita nak menikmati panorama kawasan tu dan sebagainya. Betul. Jadi itu yang perlu kita dahulukan. Tengok yang mana keutamaan kita. Okey. Berarti kita kena perlu bijak dalam menguruskan kewangan. Itulah sebenarnya matlamat kita kalau yang kita pertama. betul. Kalau tak bijak, kita akan dipijak. Okey. Mungkin berbaki sedikit masa lagi Cik Syamsuddin. Mungkin ada tips ke nak diberikan kepada para penonton wanita kita di luar sana berkenaan bagaimana nak menguruskan wang dalam norma baharu bagi ni? Saya suka, tak tahu ni pepatah ke apa yang selalu saya guna. Untung sabuk timbul, untung batu letak pelampung kat bawah tu. Walau macam mana pun kita tetap akan timbul. Dan wanita ni saya kagum satu adalah Siti Khadijah radhiyallahu an. Ada suami kaya, tak ada suami pun dia kaya. Jadi kalau dia dah tunjuk contoh tu, maknanya bagi saya wanita ni di antara yang hebat. Dan kita tengok
Nabi Isa pun boleh hidup tanpa ayah, tapi dia tak boleh hidup tanpa mak. Jadi wanita ni bagi saya dia ada dua benda yang sangat luar biasa yang tak ada pada saya lah. Wallahualam. Alhamdulillah. Nadia sedikit je rasanya macam nak panjang. Sebenarnya banyak lagi. kita boleh, orang kata apa, membincangkan pasal kewangan ni. Orang kata banyak benda kita tapi tahu. apa pun kita nak ucapkan terima kasih kepada Cik Syamsuddin Kadir kerana sudi bersama kami dalam Wanita hari ini. Saya suka. Saya pun suka. Okeylah, kita pun dah sampai ke penghujung rancangan kita, Nadia. Okey, jangan lupa teruskan bersama kami dalam Wanita Wanita untuk episod yang akan datang.